Salam sejahtera semua dan selamat kembali ke channel ini Currents VMY, di mana kita akan bongkar isu-isu panas tanpa takut dan tanpa berpihak kepada mana-mana kuasa politik. Baiklah, pada hari ini, pada video kali ini kita ingin ulaskan atau ingin bincangkan satu perkara yang mungkin ramai yang salah faham, yaitu kenapakah Latifah Koya mempertahankan Albert Tay? Adakah beliau benar-benar membela seorang tycoon yang pernah dikaitkan dengan skandal buruh asing, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang coba disembunyikan oleh pihak lain? Jadi jangan kita buang masa, mari kita letak emosi kita ke tepi dahulu dan lihat fakta yang sebenar. Sebelum ini, ada yang menuduh Latifah coba untuk membersihkan image Albert Tay. Tetapi kalau kita kaji latar belakang Latifah, beliau ini bukanlah seseorang yang mudah dipergunakan oleh pihak berkepentingan. Semasa menjadi ketua Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya terkenal dengan ketegasan dalam membongkar kes-kes rasuah berprofil tinggi tanpa mengira siapa yang terlibat. Kalau betul-betul beliau ini mahu melindungi individu korup, kenapa beliau sanggup menentang ahli politik dan tokoh-tokoh berpengaruh semasa memimpin SPRM? Logika kalau tiba-tiba dia ingin bersekongkol dengan seorang ahli perniagaan yang namanya sudah pun tercemar. Baiklah, sekarang mari kita lihat kes Albert Tay ini dengan lebih kritikal. Betul, laporan media seperti Tempo dan Malaysia kini pernah membongkar skandal pengambilan pekerja asing secara haram yang dikaitkan dengan Albert Tay. Tetapi pada tahun 2019, Mahkamah memberikan keputusan DNAA ataupun Discharge Not Amounting to Acquittal, yang bermaksud kes itu digugurkan tetapi dia tidak dibebaskan sepenuhnya. Persoalan sebenar di sini bukanlah tentang Albert Tay seorang, tetapi bagaimana sistem kehakiman kita boleh gagal untuk membawa kes ini ke peringkat perbicaraan penuh. Jika Albert Tay bersalah, mengapakah bukti yang dikemukakan tidak cukup kuat untuk mendapatkan sabitan? Dan jika dia tidak bersalah, kenapa masih ada usaha untuk menjatuhkannya melalui media? Dan ini yang lebih menarik, kenapa tiba-tiba ada pihak yang begitu gairah menggunakan kes Albert Tay untuk menyerang Latifah Koya? Adakah ini satu cobaan untuk mengalihkan perhatian daripada isu rasuah yang sedang menghantui Sabah pada ketika ini? Kita semua tahu, sejak kebelakangan ini, kerajaan negeri Sabah terutamanya di bawah Datuk Seri Panglima Haji Jinor sedang berdepan dengan dakwaan rasuah yang sangat serius. Malah, laporan dari Sarawak Report dan beberapa sumber lain mendakwa bahwa terdapat penyalahgunaan kuasa serta ketirisan dana di dalam proyek-proyek negeri, termasuklah di dalam sektor pembalakan dan juga perlombongan. Jadi mari kita pikirkan atau mari kita tanyakan soalan yang lebih besar. Adakah tindakan untuk menyasarkan Latifah Koya ini sebenarnya satu strategi untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada skandal yang lebih besar? Bukankah lebih logik jika kita melihat ini sebagai usaha beliau untuk memastikan siasatan yang lebih telus terhadap kepimpinan Sabah? Kenapa kita tidak tanya? Kenapa kerajaan negeri Sabah menolak 21 lesen perlombongan yang dikaitkan dengan Albert Tay? Adakah keputusan ini benar-benar demi kepentingan rakyat atau sekadar satu permainan politik untuk menjatuhkan individu tertentu sambil menyembunyikan tangan-tangan gaib yang lebih berkuasa? Kalau betul mahu membantras salah guna kuasa, kenapa tidak dilakukan siasatan menyeluruh ke atas semua pihak, termasuklah pemimpin Sabah sendiri yang sedang dikaitkan dengan skandal rasuah?
Baiklah, pikirkan ini. Latifah Koya pernah mengendalikan siasatan terhadap kes rasuah mega di dalam negara. Jadi adakah beliau hanya mahu mempertahankan Albert Tay atau sebenarnya beliau mahu menuntut satu siasatan yang lebih besar dan lebih telus terhadap keseluruhan struktur kuasa yang ada di Sabah? Kita kena ingat, banyak kes di Malaysia yang melibatkan individu-individu berpengaruh tidak pernah sampai ke mahkamah kerana kelemahan dalam sistem siasatan dan juga pendakwaan. Kita sudah melihat bagaimana kes-kes besar boleh hilang begitu sahaja apabila melibatkan tokoh-tokoh politik yang berkuasa. Jadi, kalau benar ada keinginan untuk menegakkan keadilan, kenapa hanya fokus kepada seorang individu seperti Albert Tay, sedangkan banyak lagi kes yang lebih besar sedang berlaku di depan mata kita tetapi kita tidak nampak? Inilah yang kita perlu fikirkan. Adakah serangan terhadap Latifah Koya ini benar-benar berasaskan keprihatinan terhadap keadilan, atau ini sebenarnya satu percaturan politik yang lebih besar untuk melindungi individu yang lebih berpengaruh di Sabah? Jadi sekarang saya ingin dengar pendapat Anda semua pula. Adakah Latifah Koya benar-benar salah dalam hal ini atau beliau hanya menjadi sasaran kerana keberaniannya untuk meminta siasatan yang lebih telus terhadap kepimpinan Sabah? Adakah ini satu permainan politik untuk mengalihkan perhatian daripada skandal rasuah yang lebih besar? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan juga lupa untuk like, share, dan juga subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan eksklusif. Sampai jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.